Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Salam Ramadan. Tinggal beberapa hari saja lagi Ramadan tahun ni bakal meninggalkan kita. Semoga apa yang kita usahakan, semua amal ibadat yang kita buat sepanjang Ramadan kali ini akan diterima olehnya, insyaAllah. Baik, ada beberapa kenalan saya sebelum ni meminta untuk saya wujudkan satu medium perkongsian, satu tempat di mana saya boleh berkongsi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan ataupun pengalaman sepanjang saya bertugas di Jepun. Tapi sehingga kini saya masih lagi tak mampulah nak menunaikan permintaan mereka ni sebab kekangan masa, saya sendiri ada tugas harian. Saya tak rasa saya mampu nak commit buat perkongsian yang konsisten setiap hari kan. Jadi saya hold dululah permintaan mereka ni. Tapi apa yang jadi pada dunia tahun lepas dengan isu COVID dan sebagainya ni, saya dan wife agak terkesan, dan hasil daripada perbincangan kami rasa mungkin dah tiba masanya untuk kami keluar sedikit daripada kepompong keselesaan kami. Mungkin ada sedikit sebanyak ilmu pengetahuan ataupun pengalaman yang kami ada sepanjang kami berada di Jepun ni boleh dikongsikan bersama-sama dengan kawan-kawan di luar sana. Mungkin ada anak-anak ataupun adik-adik yang berkeinginan nak melanjutkan pelajaran ke Jepun ke satu hari nanti kan, ataupun nak bertugas di Jepun satu hari nanti, siapa tahu. Atau mungkin ada adik-adik yang baru bekerja, baru memulakan kerjaya, yang masih lagi tercari-cari hala tuju dalam kerjaya. Mungkin sedikit sebanyaklah saya boleh bagi panduan dengan perkongsian-perkongsian yang bakal saya buat nanti. Jadi kami buat keputusan untuk wujudkanlah page untuk tujuan ini. Kami ingin mewujudkan satu medium perkongsian di atas nama Easy QC ataupun Easy Quality Consult. Sekejap ya. Baik, Easy Quality Consult ni sebenarnya adalah sebuah syarikat berdaftar. Saya dan isteri dah wujudkan company ni daripada tahun 2011 lagi. Idea asal tujuan utama penubuhan Easy Quality Consult ni adalah sebagai sebuah syarikat yang membekalkan program latihan. Kami adalah training consultant. Walaupun saya dan wife ada di sini, tapi kami ada beberapa orang tenaga pengajar di Malaysia yang akan facilitate lah kami punya program latihan di sana. Dan kebanyakan kami punya pelanggan setakat ni, kebanyakannya terdiri daripada agensi-agensi kerajaan. Dan kami sedikit latar belakang ataupun sedikit maklumat tentang Easy Quality Consult. Kami ada banyaklah beberapa topik yang kami cover. Program latihan kami mencakupi ada beberapa area. Sebagai contoh, kualiti dan produktiviti itu memang di bawah kelolaan saya lah. Macam wife saya pula bidang dia psikologi. Jadi dia banyak uruskan topik-topik yang berkaitan dengan human resource, pembangunan modal insan, macam mana kita nak enhance kita punya soft skill, dan banyak lagi lah. Dan ini adalah sebahagian daripada topik-topik yang ada dalam modul latihan kami. Ada beberapa lagi, macam kualiti dan produktiviti dengan topik-topik seperti ISO 9000 contohnya. Kami bantu agensi yang ingin memiliki persijilan ISO 9001. Mereka belum ada sijil, jadi kami bantu daripada awal. Kami provide training, kami sediakan latihan-latihan asas bagi penerangan pada pihak manajemen, apa itu ISO, apa kepentingan ISO. Kemudian kami study proses mereka, kami tolong mereka untuk buatkan dokumen yang berkaitan. Kemudian kami lakukan sebelum audit berlangsung daripada pihak yang berwajib seperti SIRIM, kami bantu mereka untuk buat internal audit sehingga mereka dapatlah persijilan ISO tu. Itu antara topik yang kami cover dalam topik ISO. Selain daripada itu, kami juga menyediakan perkhidmatan untuk membuat dokumen seperti manual prosedur kerja, MPK ataupun file manager. Ini untuk kekitaan kerajaan lah.
dan lain-lain topik seperti benchmarking, KPI. Saya juga ada selektkan beberapa topik-topik pengurusan cara Jepun, seperti Kaizen, amalan 5S, apa itu QCC dan banyak lagi lah. Macam wife saya pula, topik-topik seperti motivasi, topik-topik dalam area motivasi, dan juga kita nak enhance kita punya soft skill kan, macam komunikasi, leadership, macam mana kita nak bekerja dalam kumpulan, team building dan sebagainya. Jadi cadangan saya, apa yang saya fikirkan, apa yang saya merancang, saya akan cuba pick up beberapa topik daripada modul latihan kami ini. Saya akan cuba berkongsikan lah, membuat perkongsian sedikit sebanyak kita cuba nak memahami beberapa topik-topik yang akan saya ketengahkan nanti lah, insyaAllah. Baik, satu lagi cabang Easy Quality Consult ni, kami berada di Jepun, jadi kami adalah sebagai orang tengah yang menghubungkan agensi-agensi di Malaysia dan juga agensi di Jepun. Sebagai contoh, ada satu program yang kami cuba buat sebelum COVID hari itu. Satu tempat ni lah di Malaysia, mereka ingin belajar, mereka ingin memahami cara-cara orang Jepun menguruskan sampah. Jadi saya selaku orang tengah, saya siapkan semua kertas kerja supaya mereka gunakan untuk present pada diorang punya management. Dan saya facilitate lah dengan agensi-agensi yang terlibat di Jepun. Tapi malangnya program ni tak dapat dilaksanakan sebab isu COVID ni, jadi mereka tak boleh nak travel, so buat masa ni on hold lah. Perkhidmatan ni pun secara total dia memang tengah on hold setakat ni. InsyaAllah bila isu COVID dah reda nanti kita akan sambung balik. Baik, sedikit sebanyak latar belakang pendidikan saya dan juga isteri. Saya mendapat pendidikan tertinggi di peringkat ijazah daripada Tokyo University of Agriculture and Technology, sebuah universiti di Tokyo, Jepun, dalam bidang Mechanical System Engineering. Mechanical System Engineering ni ada tempat, waktu itulah istilah yang mereka gunakan Robotic Engineering. Dan di Malaysia mereka gunakan istilah Mechatronic. Dia adalah gabungan antara mechanical dan juga electronics engineering. Saya mendapat tajaan daripada Yayasan Pelajar Amara. Jadi sebelum saya terbang ke Jepun, saya belajar bahasa Jepun dulu, lebih kurang 2 tahun di satu program Yayasan Pelajar Amara yang bernama Japanese Matriculation Center. Saya adalah batch yang keempat. Dan sebelum tu saya mendapat pendidikan peringkat SPM di Sekolah Menengah Sains Semua. Dan sebelum masuk Sains Semua tu, saya di peringkat menengah rendah, saya menuntut di Sekolah Menengah Taman Keramat. Baik, isteri saya pula daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di Setia Padayan 1, dia menuntut di Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah dalam bidang psikologi di University of South Australia, Adelaide. Dan kami, gambar bawah tu gambar kami berlima lah. Saya dan isteri bersama anak-anak kami ada 3 orang anak, 2 lelaki dan 1 perempuan, Izwan Zaris, Irian Zaris dan juga Alia Zarah. Umur masing-masing 13 tahun, 11 tahun dan juga 8 tahun. Dan gambar di sebelah tu, itu adalah hobi kami sekeluarga. Kami juga gemar melancong, tapi sebab COVID ni kami banyak pusing-pusing dalam negara lah. Dan kami, saya dan isteri suka bawa anak-anak tengok alam semula jadi, alam sekitar di Jepun ni. Jadi kami banyak pergi ke tempat-tempat menarik. Kami bawalah anak-anak kami ni, kami gemar berkemping. Okey, sedikit sebanyak profil pendidikan dan sedikit sebanyak tentang latar belakang kerjaya saya pula. Saya suka gunakan gambar rajah ni sebab saya rasa senang untuk saya terangkan saya punya career path saya selama ni. Baik, ini adalah typical model sebuah manufacturing company. Satu side dia ada supplier dan satu side lagi dia ada customer. Supplier ni membekalkan semua komponen, parts atau komponen masuk ke dalam factory. Jadi ini adalah manufacturing side, dia buat produk tu dan kemudian dia akan ship out ke customer. Dan untuk macam company kami, di tengah-tengah antara factory dan customer ni ada apa yang panggil regional office. Di sini tempat saya bertugas sekarang lah.
Dia bertindak seolah-olah distributor. Apabila factory dah siapkan produk, sebelum sampai ke customer, dia akan singgah di regional office ni, kami akan distribute lah kepada kalau macam customer saya, customer Jepun, jadi kita akan distribute pada semua customer throughout Japan. Dan ada satu site lagi ni, development center, R&D lah dibuat, research and development. Kemudian manufacturing site dan juga customer. Okey, berbalik pada career saya. Sekembalinya saya daripada Jepun pada tahun 2002, saya memulakan kerjaya saya di sebuah company Jepun bernama Barcode Sato. Barcode Sato ni kemudian nama dia bertukar menjadi Sato Manufacturing, kalau tak silap saya lah. Dia terletak waktu tu di Jalan 223 dekat Federal Highway sebelah Nazamoto. Cuma sekarang ni tempat mereka ni dah dipindahkan ke Klang. Jadi saya berada di situ daripada tahun 2002 hingga 2005. 3 tahun saya berada di dalam Incoming Quality Control Department. Jadi waktu ni kenapa saya letak dekat supplier tu, sebab saya banyak engage dengan supplier. Tugas saya waktu ni adalah mengawal quality incoming parts yang datang daripada pihak supplier. Jadi saya banyak bermain dengan drawing. Sebab dalam drawing ni kita ada senaraikan semua requirement yang kita nak untuk satu-satu parts tu. Jadi saya akan periksa lah menggunakan semua alatan QC. Saya banyak bermain dengan alatan QC waktu tu. Ada dial caliper, height gauge, 2D profile projector, 3D CMM nama dia. Itu stand for Coordinate Measuring Machine. Jadi kita buka drawing, kita tengok semua dimension yang diperlukan. Jadi kita check lah satu-satu dimension tu menggunakan alatan-alatan QC ni. Dan kalau ada spek yang supplier tak dapat nak hasilkan, saya dan ada satu lagi functional team dalam company, kita akan pergi ke pihak supplier, kita akan buat patrol, kita akan study proses dia, dekat mana yang tak betul, kita akan cuba fix, kita akan dapatkan solution. Jadi waktu ni juga saya terdedah dengan macam-macam jenis proses pembuatan, metal stamping, plastic injection, die casting, machining dan banyak lagi lah. 3 tahun saya di sini, amat banyak benda yang saya belajar sebagai seorang junior engineer lah waktu tu. Sangat banyak perkara baru yang saya belajar sepanjang berada di dalam Barcode Sato ketika itu. Baik, kemudian saya rasa ingin bertukar angin. Daripada company Jepun, saya berpindah kepada US-based company. Saya join Western Digital Malaysia. Mungkin ada topik lah satu hari nanti saya akan bincangkan apa perbezaan antara company Jepun dan juga company selain daripada non-Japanese company. Kita akan cuba cover lah topik itu satu hari nanti, insyaAllah. Baik, di Western Digital Malaysia, saya berada sekejap je sebenarnya, 2005 hingga 2007, 2 tahun. Di dalam Quality Assurance Group, under Department Customer Quality. Jadi waktu ni, tadi saya banyak control quality daripada pihak supplier, dan ketika di Western Digital, saya punya perspektif tu sekarang dah berubah daripada supplier, saya control quality di pihak customer. Bila kita dah siap produk kan, kita dah ship out produk tu, jadi kita nak pastikan produk kita tu perform well lah di customer punya production line, ataupun selepas customer ship out produk mereka, kita panggil field. Quality performance dekat field pula. Ada production line dan juga ada field, customer punya end user lah kiranya. Jadi saya kena mengawal selia lah quality performance produk kami di dua tempat ni. Dan juga saya juga selalu assist customer bila mereka nak datang buat factory audit. Saya akan coordinate lah audit bersama functional team yang lain di dalam factory. Dan juga satu lagi fungsi utama waktu itu adalah menguruskan customer complaint. Bila kita ada quality issue, customer akan raise the complaint kan, dia akan raise the claim. Jadi saya akan coordinate dengan factory team, saya akan drive for improvement
Saya akan memastikan yang all the problems tu kita address, kita dapatkan solution, kita dapatkan preventive measure supaya perkara itu tidak akan berlaku lagi di kemudian hari. Okey, itu lebih kurang saya punya pengalaman di Western Digital Malaysia. Kemudian saya keluar daripada industri, saya join Intech Quality Achiever, sebuah syarikat swasta. Di sini saya bertindak sebagai quality consultant. Tak lama saya di sini, dalam lebih kurang setahun. Company ni lah training consultant, jadi dia banyak membantu agensi kerajaan ketika itu yang ingin mendapat persijilan ISO. Jadi tugas saya banyak engage dengan ISO 9001 punya standard. Kami buat training daripada peringkat asas sehingga dapatlah persijilan ISO daripada SIRIM. Latihan-latihan asas, latihan kenapa ISO itu penting, latihan untuk convince the management, kemudian kami study the process, kami sediakan dokumen, buat internal audit, sehinggalah mereka dapat persijilan ISO itu daripada SIRIM. Setahun lebih kurang saya berada di Intech Quality Achiever sebagai quality consultant. Kemudian saya mendapat tawaran kembali daripada company lama, Western Digital Jepun. Mereka memanggil saya untuk bertugas di Jepun pada 2008 sehingga kinilah. Jadi masuk tahun ni dah tahun ke-13 saya berada di Western Digital Jepun. Di bawah Customer Technical Support Group dalam Field Quality Department. Di sini saya banyak terlibat dengan qualification proses, pre dan post sales support. Lebih banyak pada qualification proses. Jadi kita nak kena pastikan produk kami ni bila digunakan di device customer tak ada masalah. Jadi banyak proses qualification sebelum customer tu menggunakan produk kami ni. Saya akan memastikan perkara tu semua, macam-macam testing lah saya buat supaya produk kami ni bila dipakai di dalam device customer tak ada masalah. Jadi saya banyak engage directly dengan customer. Memang ada interface directly, daily interface lah dengan customer. Dan juga disebabkan saya berada dalam qualification punya pace, saya banyak juga terlibat dengan development. Kita akan feedbackkan semua customer punya feedback ni back to kita punya R&D center supaya kita dapat fix kita punya produk lah kalau ada sebarang isu. Okey, pada peringkat awal customer profile saya terdiri daripada PC manufacturer sebabkan hard disk drive ni banyak digunakan di dalam PC, dan juga consumer electronic seperti device seperti DVD recorder, kamera, dan juga games console, Nintendo, PlayStation, Sony, itu semua customer saya lah waktu tu. Dan kemudian PC manufacturer ni terdiri daripada major PC manufacturer dekat Jepun ni, NEC, Fujitsu, Panasonic, Sharp. Waktu tu Sony Vaio pun salah satu customer saya lah. Dan kemudian pada 3-4 tahun kebelakangan ni saya terlibat dengan automotive manufacturer. Jadi major car producer di dalam Jepun ni, Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Daihatsu, Mazda, menjadi saya punya customer lah. Jadi disebabkan saya di dalam industri, automotive industri, saya terlibat dengan international standard seperti IATF. Dia dah bukan lagi level ISO 9001. Dia dah lebih daripada itu. Strategi zero defect semua tu menjadi keutamaan dalam IATF punya standard. Rasanya setakat itu saya punya career selama ni. Jadi kalau saya simpulkan, saya punya nak kata kepakaran saya ni memang terdiri daripada aktiviti yang melibatkan quality dan juga customer management. Saya banyak deal dengan customer kan throughout saya punya career ni. Dan satu lagi saya boleh katakan saya banyak juga terlibat dengan aktiviti auditing.
Saya rasa 3 area ni lah, quality, customer management dan juga auditing. Itu saya rasa kepakaran saya selama throughout saya punya career path selama ni. Jadi uh, auditing, saya terlibat dengan international standard seperti ISO dan juga ITF, seperti saya terangkan tadi lah. Jadi itu lebih kurang saya punya latar belakang kerjaya saya selama ni. Jadi insyaAllah dalam topik-topik tu saya akan cuba pick up beberapa area untuk saya ketengahkan sebagai medium, sebagai topik perkongsian saya satu hari nanti insyaAllah. Baik, besar harapan saya, harapnya komuniti perkongsian yang saya cuba wujudkan ni, saya mendapat sambutan lah. Lebih ramai rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di luar sana dapat meramaikan lagi saya punya medium perkongsian ni supaya sama-sama kita dapat berkongsi maklumat, berkongsi information, kita dapat bertukar-tukar pendapat, berkongsi ilmu pengetahuan dan juga pengalaman bersama-sama supaya kita mendapat manfaat tu bersama-sama lah satu hari nanti insyaAllah. Okey, setakat tu saja untuk episod pengenalan hari ini. InsyaAllah saya akan cuba susun atur topik-topik perkongsian tu yang bakal saya ketengahkan, kongsikan di dalam episod-episod seterusnya insyaAllah. Baik, setakat tu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi satu hari nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.